Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi Jumaat 29 November, anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Tajuk utama pagi ini, Kementerian Pembangunan Usahawan nafi peruntukan 20 juta ringgit untuk pembangunan kereta terbang. Tambahnya, beberapa komponen tarikh pilihan raya umum disaran ditetapkan 6 bulan lebih awal. Sempadanan semula daftar pemilih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pembangunan Usahawan MED menjelaskan bahawa peruntukan 20 juta ringgit yang disediakan MITES, Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi, tiada kaitan dengan pembangunan projek drone dan kereta terbang atau super drone yang dibangunkan oleh Aerodyne Group. MED dalam satu kenyataan malam tadi memaklumkan peruntukan dana itu adalah bagi membangunkan inovasi dan penyelidikan serta pembangunan projek kereta nasional baru NNCP dengan Dreamage dan MITES dilantik sebagai peneraju NNCP. Kementerian itu turut menjelaskan ia tidak mempunyai peruntukan dan kuasa untuk meluluskan dana bagi tujuan pelaburan dalam sebarang projek drone. Projek super drone diterajui oleh sektor swasta dan dibiayai sepenuhnya oleh syarikat tempatan. Projek terbabit tidak melibatkan sebarang peruntukan daripada kerajaan. Oleh itu, ia tidak dibawa ke peringkat Majlis Pembangunan Negara atau mesyuarat Jemaah Menteri kerana tidak memerlukan sebarang keputusan kerajaan. Sehubungan itu, tiada keperluan untuk menjalankan audit kewangan dan harta intelek ke atas syarikat Aerodyne Group yang melaksanakan projek super drone kerana ia bukanlah perolehan kerajaan. Tambahan 8 minit daripada waktu asal solat subuh di Selangor adalah kerana waktu bermulanya Fajar Sadiq iaitu waktu bermula subuh. Ini kerana ia berlaku pada sudut matahari berada di kedudukan 18 darjah di bawah ufuk. Ia berbeza dengan waktu yang diguna pakai sebelum ini iaitu pada sudut matahari 20 darjah. Mufti Selangor Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid berkata, Selangor telah membuat pemakluman lebih awal dari negeri lain semalam dan berkuat kuasa hari ini. Ujarnya, tidak timbul isu solat subuh sebelum ini tidak sah kerana berdasarkan kepada ijtihad dan ilmu yang sah. Penduduk di setiap negeri juga perlu patuh kepada arahan ulul amri iaitu sultan atau raja yang di-Pertua Negeri dan yang di-Pertuan Agong berhubung setiap perubahan waktu solat. Selagi tiada arahan baru dikeluarkan, waktu sedia ada adalah sah diikuti kerana urusan agama ditentukan oleh ulul amri. Semalam, JAIS memaklumkan terdapat perubahan waktu solat subuh dengan tambahan 8 minit berkuat kuasa hari ini. Perubahan itu hasil kajian JAKIM dan penyelidikan Universiti Malaya berdasarkan kepada kecerahan langit pada tempoh masa berkenaan. Mahkamah Tinggi Pulau Pinang semalam menolak permohonan gerakan yang mahu pembelajaran tulisan Jawi tidak diajar di sekolah Cina dan Tamil di seluruh negara. Keputusan itu dibuat Pesuruhjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Amarjit Serjit Singh. Mahkamah memutuskan tulisan Jawi adalah sebahagian daripada bahasa Malaysia yang juga bahasa kebangsaan. Pelaksanaan pembelajaran tulisan Jawi oleh kerajaan juga tidak bertentangan dengan semangat Akta Bahasa Kebangsaan dan peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Gerakan memfailkan saman terhadap kerajaan pusat pada 18 September lalu. Sambungan inkuas kematian pegawai kadet TLDM J. Susai Manikam. Mahkamah Koroner Ipoh diberitahu Susai Manikam kelihatan lemah, tidak mampu berjalan sendiri dan terpaksa dipapah ketika dibawa ke hospital. Menurut saksi ketiga prosiding, mendiang sebelum itu memaklumkan tidak larat menjalani latihan pada 19 Mei tahun lalu. Saksi ketiga pegawai rancang kursus kapal Diraja Sultan Idris I, Nur Suhana Kasim Bakri, 32 tahun berkata, mendiang terdahulu menjalani latihan fizikal harian bermula pukul 7.30 pagi hingga 10.30 pagi. Susai Manikam yang baru seminggu menjalani latihan kemudiannya membuat latihan sendiri dengan pemantauan. Nur Suhana berkata, kira-kira pukul 12.30 tengah hari kemudian menguruskan kenderaan untuk membawanya ke Hospital Angkatan Tentera di Lumut. Dia tidak mampu berjalan sendiri dan terpaksa dipapah. Selain terdapat kesal luka yang telah kering pada dahi dan sikunya.
Ketika menunggu di luar bilik kecemasan, sejam kemudian Meja Dr. Harvin Singh memaklumkan Susai Manikam telah meninggal dunia. Sementara itu, Coroner Azman Abu Hassan meminta pihak pendakwaan memanggil cawangan tenaga kerja ATM bagi mengetahui prosedur pemeriksaan kesihatan. Ini kerana mangsa sakit ketika baru seminggu menjalani latihan. Seorang lelaki ditahan selepas dipercayai terbabit dalam 15 kes penipuan pinjaman wang tidak wujud membabitkan kerugian lebih RM260,000 di Port Dickson Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Port Dickson, Superintendent ID Shah Muhammad berkata, suspek berusia 22 tahun itu terbabit dalam kes di beberapa daerah di seluruh negara. Suspek dipercayai aktif melakukan kegiatan penipuan itu sejak 6 bulan lalu. Susulan tangkapan suspek, polis merampas wang tunai RM8,000, 12 kad bank dan 2 telefon bimbit. Dan hasil semakan terhadap 12 keping kad ATM tersebut mendapati akaun bank tersebut bukannya milik suspek dan disyaki terlibat dengan kes-kes penipuan sebanyak 15 lagi kes yang telah dilaporkan di beberapa daerah di seluruh Malaysia. Sehubungan itu, polis menasihatkan orang ramai supaya tidak mudah terpedaya dengan iklan berbentuk pinjaman. Orang ramai juga dinasihatkan melalui saluran betul seperti bank dan syarikat pinjaman berlesen jika mahu membuat pinjaman wang. Suspek kini ditahan reman seminggu untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Tarikh pilihan raya umum PRU disaran ditetapkan 6 bulan lebih awal. Itu antara cadangan di bawah 15 subjek berkaitan reformasi sistem pilihan raya yang akan dibawa Jawatankuasa Khas Pembaikan Sistem dan Undang-Undang Pilihan Raya ERC kepada kerajaan hujung bulan depan. Pengerusi ERC Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, cadangan itu dilihat relevan dalam memudahkan urusan selain menjimatkan perbelanjaan dalam proses sesebuah pilihan raya itu. Kita ada bincang tentang fixing of dates to be fair to all political parties and to be fair to the management body. Supaya kita tak membazir duit. Because you kena train, every election you have to train about 30,000-40,000 people to work for you. Tapi kalau tak jadi pilihan raya, another training will have to be done. All this cost a lot of money. Itu ada banyak dalam duit. Laporan krim tu nanti rasa saya ada. Okay. Beliau berkata demikian di sesi perbincangan penambahbaikan sistem dan undang-undang pilihan raya di Ibu Negara malam tadi. Cadangan itu termasuk transformasi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam memastikan badan itu diberi kuasa menjalankan penguatkuasaan undang-undang selain bebas sepenuhnya. Tambahnya, beberapa komponen utama lain iaitu dana kewangan parti politik, sistem pilihan raya, persempadanan semula, daftar pemilih, liputan media yang adil serta keperluan kerajaan sementara. Inisiatif penambahbaikan itu bagi memperkuatkan amalan demokrasi setanding negara maju. Sejumlah 21,283 bayi yang dilahirkan di Sarawak layak mendapatkan insentif berjumlah RM1,000 sehingga Oktober lalu. Angka itu bagaimanapun dianggarkan kira-kira 75.6% daripada jumlah kelahiran di negeri itu, manakala bakinya belum menerima manfaat berkenaan. Insentif berkenaan dilaksanakan menerusi skim Endowment Fund Sarawak EFS bermula tahun ini. Bagi memastikan semua bayi kelahiran Sarawak layak untuk menerima insentif itu, kerajaan negeri bercadang untuk mendigitalkan perkhidmatan dalam menambah baik proses permohonan. That's why what we want to do now is to provide better in terms of better outcome, right? Now it's like 75 just now. So if we have this system, so they can actually, when they register, they can straight away actually apply. Menerusi EFS, insentif berkenaan hanya boleh dikeluarkan apabila penerima mencecah usia 18 tahun untuk tujuan pendidikan. Kementerian Wilayah Persekutuan bakal menghasilkan pelan tindakan menyeluruh dan berkesan dalam mengatasi masalah kemiskinan bandar. Menterinya Khalid Abdul Samad berkata langkah pertamanya menerusi penganjuran seminar membasmi kemiskinan bandar pada 5 Disember depan bagi mencari kaedah terbaik. Selepas seminar ini selesai, dia punya research, detail research, kita akan
anjurkan selama mungkin dalam 6 hingga 8 bulan ya. Goes into 2020 yang mana kita mengharapkan dengan research yang lebih mendalam ini yang melibatkan pihak-pihak antarabangsa dan sebagainya dan mendapat pengalaman negara-negara yang lain, kita akan dapat hasilkanlah satu plan tindakan yang menyeluruh cara bagaimana untuk nak mengatasi masalah miskin bandar ini. Sebanyak 16 kertas kerja akan dibentangkan dalam seminar anjuran Yayasan Salam dan Yayasan Wilayah Persekutuan. Ia meliputi 4 sektor iaitu badan bukan kerajaan, badan kerajaan, ahli akademik serta pemimpin masyarakat. Berdasarkan pangkalan data IKASIH, 1,100 isi rumah berada dalam kategori miskin tegar. Manakala lebih 3,000 isi rumah pula kategori miskin di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Angkatan Pertahanan Awam Kelantan menerima tambahan 9,000 kit makanan bagi persediaan membantu mangsa banjir. Jumlah itu tambahan daripada 15,000 kit makanan yang diterima daripada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA sekiranya berlaku musibah itu di Kelantan. Setiausaha Pengurusan Bencana Kelantan Zainuddin Husin berkata, kit berkenaan sebagai persediaan awal untuk diagihkan oleh APM ekoran hujan berterusan di negeri itu sejak beberapa hari lalu. Sejumlah 13,000 kit makanan yang telah diterima disimpan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan, manakala bakinya oleh pihak APM. Katanya, semua bekalan disimpan di 17 depoh mini dan 207 pangkalan hadapan seluruh negeri. Ialah kit ini untuk kegunaan jangka pendek sebenarnya daripada bekalan yang disediakan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara yang diperuntukkan kepada kita di Kelantan ini sebanyak 9,000 kit makanan yang disediakan. Pada hari ini pun dah sampai sebahagian daripada jumlah 9,000 tersebut. Menurutnya lebih 1,200 anggota APM bersiap sedia menghadapi banjir termasuk 767 anggota sedia digerakkan dalam tempoh 24 jam pertama jika air mula melimpah. Mereka sebahagian daripada 4,000 anggota pelbagai agensi untuk tujuan itu. Persediaan lain termasuk 13 ambulans, 16 lori dan 81 bot pelbagai jenis. Sejumlah 607 pusat pembinaan banjir di negeri itu mampu menempatkan lebih 200,000 mangsa banjir. Dasar Agro Makanan Negara 2.0 yang bakal dilancarkan pada 2021 dijangka dapat menstruktur semula strategi dalam mempercepatkan proses pemodenan selain mengurus permintaan dan penawaran bekalan makanan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, ia juga akan meneruskan objektif dasar sedia ada bagi menjamin sekuriti makanan serta meningkatkan sumbangan kepada pendapatan golongan sasar dan ekonomi negara. Ia dimaklumkan Datuk Seri Dr. Wan Azizah ketika berucap merasmikan Hari Peladang, Penternak dan Nelayan Kebangsaan HPPNK 2019 di Johor Bahru. Pendekatan baru yang berteraskan teknologi moden dan pembangunan mampan selaras dengan IR 4.0 dan SDG Sustainable Development Goals 2030 akan diperkenalkan untuk memodernkan lagi sektor agromakanan supaya sektor ini kekal relevan dan menyokong aspirasi wawasan kemakmuran bersama 2030. Ujarnya Dasar Agro Makanan Negara 2.0 akan melaksanakan pelbagai inisiatif dan hala tuju baru dalam tempoh 10 tahun. Antaranya membangunkan input pertanian dalam semua subsektor agromakanan, menjadikan negara sebagai pengeluar utama buah-buahan tropika di peringkat dunia. Ia juga akan menambah baik aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D bagi menghasilkan varieti baru yang tahan perubahan iklim dan mampu mengeluarkan hasil yang tinggi. Dalam pada itu, beliau turut berharap HPPNK 2019 akan menjadi platform dalam menarik minat golongan muda, khususnya untuk menceburi sektor agromakanan dan keusahawanan. Angkatan Koperasi Kebangsaan Angkasa digalakkan untuk melibatkan diri dalam sektor pertanian dengan mengusahakan tanah kerajaan yang terbiar. Menteri Pembangunan Usahawan Datuk Seri Muhammad Rizwan Yusof berkata, usaha itu membantu mengurangkan barangan import negara dan menurunkan harga pasaran.
Ujarnya inisiatif dalam sektor pertanian mampu meningkatkan pendapatan ahli koperasi sendiri. Kementerian katanya mampu membantu koperasi dengan bantuan kepakaran teknikal serta peluang pasaran produk. Angkasa kena lebih, saya rasa mereka telah pun bergerak menggunakan koperasi-koperasi di bawah payung angkasa itu sendiri untuk mendekati kerajaan negeri. Baru-baru ni sebagai contoh, saya tak boleh nyatakan sama ada itu koperasi, satu kumpulan yang telah pun menghubungi kerajaan negeri menyewa tanah pajak selama dalam 20 tahun dan dia mahu melabur untuk membangunkan industri pertanian. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Produk dan Perkhidmatan Koperasi Malaysia. Sementara itu, Presiden Angkasa, Datuk Abdul Fattah Abdullah berkata, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah meminta pihaknya untuk memajukan 4,000 hektar tanah bagi tanaman jagung bijian. Setakat ini, pihaknya sudah menjalankan satu projek tanaman berkenaan di Kedah. Beralih ke laporan luar negara, ribut salji yang melanda bahagian barat dan Midwest Amerika Syarikat menjejaskan jadual perjalanan kira-kira 55 juta penduduk. Ribut dan angin kencang juga mengakibatkan bekalan elektrik terputus di 5 negeri. Beberapa bahagian di Colorado dan Minneapolis masing-masing diliputi salji setebal 75 cm dan 30 cm. 500 jadual penerbangan di lapangan terbang Denver terpaksa dibatalkan, sementara 500 lagi ditangguhkan akibat salji. Kira-kira 1,000 penumpang terpaksa bermalam di lapangan terbang terbabit. Ribut salji yang membawa angin kencang berkelajuan 120 km sejam juga melanda selatan Oregon dan utara California. Korea Utara dipercayai melancarkan 2 roket yang tidak dikenali ketika rundingan nuklear dengan Amerika Syarikat masih tidak mencapai kesepakatan. Ia merupakan pelancaran terbaru dalam siri ujian senjata yang dilancarkan oleh Pyongyang sejak bulan lalu. Kementerian Pertahanan Jepun memaklumkan roket berkenaan dilancarkan dari selatan wilayah Hamgyong. Terdahulu, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengeluarkan larangan kepada Pyongyang berhubung pelancaran peluru berpandu. Bagaimanapun, pada 31 Oktober lalu, Korea Utara dilaporkan melancarkan 2 peluru berpandu ke arah laut antara Semenanjung Korea dan Jepun. Kerajaan Iraq menubuhkan sebuah unit khas tentera bagi mengawal krisis yang semakin memuncak di negara itu. Unit khas terbabit akan diketuai oleh Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi dan Komander Angkatan Tentera Iraq. Ia akan disertai oleh pemimpin tentera dari setiap wilayah bagi memastikan misi kerajaan meredakan ketegangan di Iraq tercapai. Perkara itu diputuskan selepas bantahan terbaru yang menyaksikan konsulat Iran di Najaf dibakar. Ia mengakibatkan pihak berkuasa mengeluarkan arahan perintah berkurung. Bantahan anti kerajaan di Iraq sehingga kini telah mengorbankan lebih 350 nyawa. Kelaporan sukan susulan kesilapan memaparkan imej jalur gemilang pada majlis perasmian pertandingan anjuran Persatuan Bola Keranjang Malaysia MABA bawah 15 tahun kebangsaan. Presidennya Datuk Lua Chun Han mengambil keputusan untuk rehat seketika. Tindakan itu diambil secara sukarela bagi memberi laluan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan ke atas insiden berkenaan. Sebagai Presiden MABA, Datuk Lua memikul tanggungjawab sepenuhnya terhadap organisasi dan tata cara persatuan. Menurut kenyataan media, Datuk Tan Kang Yong akan mengambil alih dan bertindak sebagai Presiden sementara kes ini dijalankan. Bagaimanapun, MABA akan terus bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa menjalankan penyiasatan terhadap kes ini. Pihak MABA turut menegaskan akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya berdasarkan keputusan siasatan yang dijalankan. Ranking dunia FIFA Harimau Malaya meningkat ke tangga 154 bulan ini berbanding 158 bulan lalu. Ia selepas mengutip 31 mata dalam tempoh sebulan hasil kejayaan dalam kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Malaysia juga menjadi pasukan yang paling banyak mengutip mata di dunia dalam tempoh 24 Oktober hingga 28 November tahun ini. Malaysia mempamerkan prestasi yang cemerlang dalam kelayakan Piala Dunia selepas menewaskan Thailand 2-1 pada 14 November dan Indonesia 19 November. Di bawah bimbingan Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho juga, skuad Harimau Malaya menambah 3.24 mata ranking dunia selepas menewaskan Tajikistan 1-0 dalam satu perlawanan persahabatan di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 9 November.
Masa depan Unai Emery bersama Arsenal tiba ke detik penentuannya hari ini selepas Gunners kalah 1-2 di tangan Eintracht Frankfurt dalam saingan Liga Eropah pagi tadi. Arsenal kini mengalami 7 kekalahan dalam aksi berkenaan, iaitu keputusan terburuk mereka sejak 1992. Gol babak kedua oleh pemain midfield Jepun Daichi Kamada membantu wakil Jerman itu menang selepas Kapten Pierre-Emerick Aubameyang memecah kebuntuan pada hujung babak pertama di Stadium Emirates yang separuh penuh. Penyokong Arsenal yang berang dengan prestasi buruk bangun membawa kain rentang dengan tulisan Emery out. Aubameyang meledak gol pertama sebelum berehat untuk merakam gol ke-9 dirinya dalam 14 aksi setakat ini. Namun Kamada menyamakan kedudukan 10 minit kemudian sebelum menambah jaringan kedua pada minit ke-64 menerusi rembatan deras sekaligus memastikan Arsenal menerima kekalahan pertama di gelanggang sendiri dalam kempen itu. Begitupun Arsenal masih berpeluang mara ke peringkat 32 terbaik jika mereka seri dengan Standard Liège 12 September ini. Dalam satu lagi aksi melibatkan pasukan Liga Perdana Inggeris juara Kazakhstan, Astana bangkit mengejutkan pemain muda Manchester United dengan kemenangan bergaya 2-1. Pengendali United Ole Gunnar Solskjaer melakukan 11 perubahan dalam kesebelasannya berbanding pasukan yang seri menentang Sheffield United dengan memasukkan pemain muda Ethan Laird, Dylan Levitt dan Bernard. Meskipun kalah, United sudah menempa slot kepusingan kalah mati. Kapten United Jesse Lingard membuka jaringan sebelum Dimitri Shomko menyamakan kedudukan. Bagaimanapun, Dishon Burnett, 19 tahun, muncul duri dalam daging tuan rumah apabila menjaringkan gol sendiri sekaligus mengakibatkan kekalahan United. Dengan itu, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti perkembangan berita terkini di media sosial dan digital Buletin TV3. Saya Asrul Nizam Kadir. Salam hormat dan Assalamualaikum.